Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Alhamdulillah, setinggi-tinggi syukurnya kepada Allah Subhanahu wa taala walaupun berbagai-bagai andaian yang kita hadapi, jalan tutup dan sebagainya. Tapi alhamdulillah perjalanan saya tadi lancar je. Tak ada pun jalan yang tutup ya. Jadi ini semuanya dipermudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan syarat kita yakin dengan kuasa Allah Subhanahu wa taala. Dan minta maaf tuan-tuan dan puan-puan, ustaz tak boleh bagi cuti untuk kelas ni pada hari ini dan sepanjang minggu ni tak boleh bagi cuti. Pasal apa? Nanti 2 minggu akan datang kita nak cuti raya pula, insya-Allah. Nanti tarikhnya saya maklumkan ya bila cuti raya. Maknanya minggu depan kelas kita on macam biasa. Minggu depan ada ya, awal bulan Jun ada kelas macam biasa. Nanti tarikhnya saya akan umumkan bila kita nak cuti Hari Raya Aidiladha, insya-Allah. Alhamdulillah tuan-tuan dan puan-puan, hari ini dah masuk 26 Mei 2025 sekejapnya masa berlalu. Nampaknya kita dah sebulan dah berkuliah. Dah 4 kali dah kita berkuliah kan? Termasuk hari ini 4 kali lah kelas kita. Alhamdulillah, saya doakan mudah-mudahan kita semua sentiasa Allah mudahkan urusan. Khususnya Allah berikan nikmat sihat, Allah lapangkan masa, Allah panjangkan umur untuk kita dapat datang sentiasa kelas kita ni seminggu sekali ya. Dan kalau kira-kira tuan-puan, kelas kita ni kira banyak ke sikit tuan-puan? Sikit tak banyak. Kalau banyak tiap-tiap hari belajar tu banyak. Tak mampu pula saya nak ngajar tiap-tiap hari dan tuan-puan pun tak mampu nak bagi komitmen tiap-tiap hari datang kelas. Tu sebabnya Allah dah takdirkan, dah tentukan dah. Rezeki kita dapat belajar seminggu sekali dengan saya. Alhamdulillah. Dan tuan-puan bukan ni first time kita berkuliah. Tuan-puan dah join dengan ustaz dah 2 tahun dah sebelum ini, 2 semester. Ni tahun yang ketiga, mudah-mudahan tak kisah berapa tahun pun kita belajar Quran, yang penting kita dapat belajar sepanjang hayat kita dan insya-Allah ada rezeki tuan-puan nanti satu hari nanti dapat khatam tajwid dengan ustaz dan seterusnya dapat khatam Quran bersama dengan saya. Insya-Allah. Jadi hari ini bukan sekadar 26 Mei, hari ini juga dah jatuh kepada 28 Zulkaidah 1446 Hijriah. Bermakna tak lama lagi ni kita akan menyambut Hari Raya Aidiladha ataupun Hari Raya Korban. Baik tuan-puan, sebelum kita nak mulakan dengan doa, sekejap lagi ustaz nak bagi tahu bahawa penyertaan ibadah korban di bawah Baitul Hasan untuk lembu sudah ditutup. Lembu dah cukup dah 10 ekor. Alhamdulillah, syukur alhamdulillah ya Allah. Cuma kambing, kambing ada kosong lagi. Kalau puan-puan rasa nak join kambing boleh. Kambing hanya 1,000 seekor. Murah tuan-puan. Ada setengah masjid tu saya tengok sampai 1,500, 1,300 ada. Dengan saya 1,000 aja. Sebab kita ambil kambing kampung. Jadi murah lah sikit harganya. Termasuk dengan pengurusan, kita agih kepada asnaf. Harganya seekor 1,000 sahaja. Jadi kambing masih dibuka sampai 1 Jun. Tapi lembu minta maaf lah. Macam semalam ada juga pelajar yang tiba-tiba masuk. Dia tak tanya dengan ustaz dulu. Dah tutup, masih buka ke tidak penyertaan. Tiba-tiba masukkan duit 850. Saya kata, puan, minta maaf saya tak dapat terima untuk lembu. Sebab lembu, risikonya, kalau kita ambil satu bahagian, kita kena cari lagi 6 bahagian. Nak cukupkan seekor. Dia tak boleh ambil satu bahagian saja. Jadi tuan-puan susah lah ustaz nak mencari lagi kan. Jadi saya bincang dengan AJK saya, staf-staf saya, kita ambil kambing lah. Jadi siapa nak join akan datang, ada masa seminggu lagi ni, boleh join kambing seekor. Kambing seekor nilainya hanya RM1,000 sahaja. Sebab apa saya buat di Kelantan? Kalau di KL tak dapat 1,000. Dekat KL paling kurang, paling murah 1,500. Jadi tuan-puan tengok kawasan lah mana kita buat ya. Okey, terima kasih banyak-banyak yang dah join ibadah korban dengan saya. Dan saya pun dah hantar dah gambar sijil berserta dengan gambar lembu sekali ustaz hantar kat situ kan. Puan-puan tengok sendirilah lembu tu besar ke kecil. Cuma gambar tu tak bergerak lah puan-puan. Tapi itulah lembu tuan-tuan dan puan-puan yang berkorban di bawah Baitul Hasan. Dan insya-Allah amanah yang diberikan akan saya laksanakan dengan sebaik-baik yang mungkin. Dan insya-Allah yang paling mustahak, kita nak bagilah daging korban tu kepada asnaf ya, seronok lah mereka dapat daging korban, makan daging korban ya. Begitu juga dengan kambing insya-Allah. Jadi tuan-puan terima kasih banyak-banyak. Mudah-mudahan tahun ni tak sempat nak join, tahun depan lah kita sama-sama boleh join ya, insya-Allah. Tahun depan ustaz buat kat mana? Belum tentu lagi. Tengoklah keadaan semasa, sama ada saya buat di Kelantan ke di KL ke, wallahu alam. Tengok mana yang mudah bagi saya lah ya. Okey tuan-puan yang dirahmati Allah, hari ini kita nak teruskan perjuangan kita dalam memahami hukum tajwid tahap 3. Dan puan-puan sedar tak? Dalam tajwid tahap 3 ni berapa bab kena belajar? 5 bab. Kita baru habis 1 bab iaitu hukum alif lam
Al-Jalalah. Ada berapa bab lagi? 4 bab lagi je baru kita dapat habiskan, tamatkan pengajian kita. Ustaz tak banyak lah Ustaz 4 bab. Ya tak banyak, tapi kena tahu ada bab yang mana tuan-puan kena belajar lama sikit dengan Ustaz. Contohnya bab yang terakhir di bawah tajuk tanda-tanda bacaan. Yang tu banyak tuan-puan. Ya, puan-puan kena belajar lama sikit dengan saya insya-Allah. Dan semua bab-bab ini akan kita cuba habiskan, tamatkan sampailah bulan Februari 2026 tahun depan. Lepas tu kita cuti dah raya macam biasa. Cuti Ramadan dan raya ya. Okeylah tuan-puan, doa sama-sama mudah-mudahan Allah mudahkan urusan kita dapat belajar habis ataupun khatam 5 bab dengan Ustaz. Okey, sebelum kita mulakan kuliah macam biasa kita tanda tangan sama-sama. Dan seperti mana yang Ustaz maklumkan pada minggu sudah, terlebih dahulu marilah kita niatkan, kita hadiahkan bacaan Fatihah kita kepada ahli keluarga kita, khususnya ibu ayah dan mungkin sudah pun kembali ke rahmatullah. Begitu juga dengan tok nenek moyang kita, guru-guru kita, sahabat handai, saudara mara, adik-beradik, anak cucu, jiran tetangga kita yang telah pun kembali ke rahmatullah. Apa salahnya kita sedekahkan, hadiahkan bacaan Fatihah kita kepada mereka pada waktu pagi ini insya-Allah. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabi kiramil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sama-sama tanda tangan baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma arhamna bitarkil ma'asi abadan ma abqaitana warhamna an natakallafa ma la ya'nina warzuqna husnan nadhari فيما يرضيك عنا. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. Alhamdulillah. Baik, sebelum saya lupa, saya nak ingatkan kepada sesiapa yang join ibadah korban, tak kisahlah dengan ustaz ke, dengan tempat lain ke, atau masjid lain pun, tuan-puan disunatkan untuk menjaga pantang larang. Antaranya bermula pada 1 Zulhijjah, kita dilarang untuk memotong kuku, memotong rambut ataupun mencabut bulu-buluan yang ada di tubuh badan kita. Sampai bila Ustaz? Mula 1 Zulhijjah, ingat tahu sekarang ni masih baru 28 Zulkaidah, belum lagi 1 Zulhijjah. Start 1 Zulhijjah sampai bila? Sampai haiwan tu disembelih. Jadi puan-puan kena tanya dengan ustaz, dengan sesiapa tempat yang mana kita buat korban tu, bila haiwan tu dikorbankan. Maknanya lepas tarikh haiwan tu dikorbankan, contohnya hari pertama, lepas tu baru kita boleh potong kuku ataupun potong rambut dan sebagainya. Ya, itu hanya sunat aja. Kalau sesiapa yang tak mampu nak jaga, maka tidak mengapa, boleh potong kuku. Tapi hukumnya makruh. Kata ulama hukumnya makruh aja. Makruh ni apa makna? Buat tak dosa, tinggal dapat pahala. Dah banyak kali dah Ustaz tanya benda yang sama. Okey, tuan-tuan puan, Ustaz harap kita dapatlah jaga itu, terutamanya kita yang dewasa ni. Kalau anak-anak, budak-budak tu mungkin tak dapat nak jaga kan. Tapi macam kita dah dewasa ni, mampulah menjaga pantang larang tu, jagalah, dapat pahala sunat insya-Allah. Amin. Okey, tuan-puan yang dirahmati Allah, sebenarnya dalam ibadah kita ni jangan disusahkan. Benda yang mudah jangan disusahkan. Asalkan tuan-puan bertanyalah dengan ustaz-ustaz, dengan guru-guru kita, tanya, "Ustaz, betul ke begini? Ustaz, apa hukumnya begini? Tanya dengan ustaz, insya-Allah. Mana-mana ustaz boleh tanya, boleh jawab ataupun boleh tolong kita insya-Allah. Yang kita tak nak tanya itu masalahnya, kita jadi keliru, kita jadi takut ataupun keliru untuk nak melaksanakan ibadah. Sebenarnya ibadah korban ni mudah bagi mereka yang tahu tentang hukum hakam ataupun tahu peraturannya insya-Allah. Okey tuan-puan, apa khabar hukum Alif Lam Jalalah Ustaz minggu sudah? Dah siap ke belum? Ustaz tengok dalam beg tu, buku tu macam tak ramai je mengantarnya. Yang lainnya ada yang tak siap lagi. Apa latihan minggu sudah? Cuba kita tengok balik apa latihan minggu sudah Ustaz minta.
Tuan-puan kena bagi contoh kan? Alif Lam Al-Jalalah. Okey, berdasarkan surah apa? Ali Imran ayat berapa? 74 sampai 91. Jumpa tak ke tak jumpa jawapannya? Jumpa, alhamdulillah. Kalau dah jumpa nak buat apa? Kopi salin dah tuan-puan. Jangan duk baca aja takut kita lupa. Jadi tuan-puan, jumpa tak 6 contoh Alif Lam Al-Jalalah tafkhim? Jumpa. Tarkik? Jumpa. Jadi tuan-puan, inilah kaedah yang saya ajar sebelum ini dah 2 minggu ya. Ustaz menceritakan benda yang sama. Ustaz doakan mudah-mudahan tuan-puan fahamlah apa yang dikatakan Alif Lam Al-Jalalah. Cuma kena jaga elok-elok. Andai katalah kita tersalah baca. Contohnya, yang tebal jadi nipis, yang nipis jadi tebal. Maka ulama kata hukum bacaan kita jadi makruh je. Dia tak berdosa, tidak haram, cuma makruh saja. Contohlah, contoh. Bismillahi. Tebal nipis? Sudah. Tebal nipis? Nipis. Alhamdulillah. Tetapkan iman. Jangan bertukar-tukar. Jangan lain minggu lain pula jawapan. Puan-puan, sampai bila-bila kena baca ni? Nipis. Tiba-tiba satu hari tu kita tersasul. Bismillahi. Tebal pula kat situ. Maka hukum bacaan dia, jangan tuan-puan batalkan sembahyang pula. Astagfirullahalazim, batal sembahyang saya. Dia tak batal sembahyang tuan-puan. Hukumnya hanya makruh saja. Sana aja dalam beg tu. Masuk dalam beg. Terima kasih kepada semua para pelajar yang buat latihan. Saya tahu tuan-puan sibuk. Jaga cucu, jaga anak, masuk dan sebagainya kan. Tapi dapat juga buat latihan ustaz tu. Dan saya akan bagi latihan lagi akan datang. Dan insya-Allah latihan saya tidaklah menyusahkan tuan-tuan dan puan-puan ya. Dan sekali lagi saya ingatkan, sesiapa yang tak boleh nak buat latihan dalam masa yang tertentu, tuan-puan boleh buat pada masa-masa yang akan datang ataupun bila-bila masa. Tapi kena hantar segera dengan ustaz. Jangan lama sangat. Dulu ada pelajar buat latihan sampai setahun baru hantar buku kat ustaz. Allahu Akbar. Lamanya. Ustaz, minta maaf saya lupa. Tengok nampak penyakit kita ni lupa. Kita lupa dengan latihan yang diberi. Itu sebabnya saya harap tuan-puan tidak bertangguh-tangguh dalam membuat latihan. Kalau time bila kita ingat buat selalulah. Dan tuan-puan, segala apa-apa kemuskilan tentang latihan ni, tuan-puan boleh tanya dengan sahabat-sahabat dulu, dengan kawan dulu tahu. Tapi kalau rasa-rasa kawan pun lebih kurang macam saya juga tak faham ustaz macam mana, maka tuan-puan boleh tanya dengan ustaz bila-bila masa. Boleh WhatsApp secara peribadi dengan ustaz ya. Okey tuan-puan, sebelum kita teruskan kepada bab yang kedua. Bab yang kedua tuan-puan, ada apa-apa nak tanya tak tentang Alif Lam Al-Jalalah ni? Ada soalan tak nak tanya? Tanyalah kalau ada. Kalau tak ada, alhamdulillah. Saya nak tanya, senang ke susah nak cari Alif Lam Jalalah ni? Senang. Macam mana senangnya? Mula-mula kena cari apa dulu? Cari kalimah Allah. Macam mana ejaan Allah? Alif Lam Lam Ha. Ataupun satu lagi? Lam Lam Ha Mim. Ada juga. Tapi yang banyaknya dalam Quran Alif Lam Lam Ha je ya. Jadi cari kalimah Allah. Barulah kita boleh katakan Alif Lam Al-Jalalah. Tapi sebelum tu, sebelum tuan-puan baca, dah jumpa nama Allah kan? Sebelum kita baca, tengok huruf sebelumnya. Kalau anda kata huruf sebelumnya baris bawah, maka nama Allah baca tebal ke nipis je? Nipis. Kalau sebelumnya baris atas? Kalau sebelumnya baris depan? Ui, pandai. Alhamdulillah. Boleh ngajar pada anak cucu di rumah. Allahu Akbar. Minta maaf. Tuan-puan ustaz tak menggunakan bahasa yang terlampau detail ketika mengajar. Sebab saya faham kita semua ni bukan ada pengalaman belajar Quran. Mungkin ada di kalangan kita langsung tak pernah belajar Quran. Jadi tuan-puan, ustaz gunakan bahasa yang mudah. Maknanya senang aja. Nak kenal Alif Lam Jalalah, jumpa kalimah Allah yang dieja dengan Alif Lam Lam Ha ataupun Alif Lam Lam Ha Mim. Maka tengok huruf sebelumnya. Sama ada baris bawah, baris atas ataupun baris depan. Maka disitulah menentukan hukum tu dibaca tebal atau nipis. Alhamdulillah. Setakat ni okey ke? Okey. Kalau dah okey, alhamdulillah ustaz harap latihan yang tuan-puan buat tu betul lah jawapannya ya. Okey, mudah-mudahan insya-Allah. Puan-puan, siapa yang tak mampu menyalin, ustaz tak tahu. Saya ni tangan saya menggeletar. Saya tak boleh nak menyalin, nak berkopi tak boleh. Macam mana ustaz? Saya nak buat latihan. Kan ustaz khabar dulu, kita buat apa kalau tak mampu salin? Photostat, gunting dan tampal. Alhamdulillah, boleh, tak ada masalah. Sebab masalah ni, kesihatan kita ni tak sama. Ada di kalangan kita yang sihat tu, alhamdulillah. Kalau tak sihat, tuan-puan janganlah menjadi halangan untuk tidak buat latihan. Boleh photostat, gunting dan tampal pada
kertas jawapan Ustaz. Okey, kalau tak ada soalan, marilah kita teruskan perjuangan kita pada hukum saktah. Jadi silalah buka buku warna hijau Ustaz, muka surat 69. Sudah ada dekat situ bab yang ke-11, namanya hukum saktah. Sebut? Tu dia. Pernah dengar ke? Pernah dengar tak saktah ni? Pernah dengar ya, tapi mungkin kita tak belajar terlampau detail ataupun kita dengar-dengar begitu saja ya. Sebenarnya saktah ni tuan-puan, satu istilah yang digunakan dalam kaedah pembacaan Quran. Dan tuan-puan, apa makna hukum, apa dia saktah? Siapa boleh huraikan? Hukum tu apa? Kaedah cara bacaan boleh ataupun peraturan. Ya, kaedah bacaan pun boleh juga ya. Itu makna hukum. Manakala saktah dari segi bahasa apa maknanya? Berhenti seketika ataupun ada makna lain. Okey, tak apa. Mari saya tulis kat whiteboard. Itu sebabnya puan-puan kena datang kuliah. Baru kita boleh tahu tentang makna dari segi bahasa, makna-makna yang lain ya. Okey, baik. Sebenarnya dalam kitab-kitab tajwid ramai, banyak ya ulama-ulama membincangkan tentang saktah. Jadi saktah ni bab yang keberapa sekarang ni? Bab 11 ya. Okey, bab 11 hukum saktah. Okey, sekali lagi diulang ya. Mungkin ada yang baru datang, baru sampai tadi. Hukum tu maknanya apa? Kaedah ataupun cara bacaan. Kaedah ataupun peraturan ataupun cara bacaan. Bolehlah, tak kisah mana-mana pun. Manakala saktah ni, okey, dengar molek-molek. Saktah ni dari segi bahasa, maksudnya dari segi makna pendek ya. Okey, bahasa. Dalam buku tajuk Ustaz ditulis apa? Berhenti seketika. Seketika. Tapi ada juga kitab tajwid ditulis apa tahu? Diam. Ada? Ataupun senyap. Pandai. Senyap. Jadi tuan-puan, kadang-kadang tuan-puan bila Ustaz tanya senyap, diam je kan? Itu namanya saktah lah tu. Tapi itu saktah melalui perbuatan kita. Sebenarnya saktah ni dalam pembacaan Quran ada kaedahnya. Nanti sekejap lagi saya tunjukkan ya. Okey, sekali lagi diulang. Apa makna saktah dari segi bahasa Ji? Berhenti seketika ataupun berhenti sekejap. Ataupun makna lain, diam atau senyap. Boleh berlaku lah tu. Alhamdulillah. Okey, ini makna pendek. Makna panjang, dari segi istilah apa maknanya? Bacalah dalam buku tu. Ya, selama 2 harakat tanpa memutuskan nafas. Kemudian faham ke tidak ayat Ustaz tu? Sekali lagi diulang, Ustaz nak tulis. Ya, apa makna saktah dari segi istilah? Menghentikan, menghentikan apa? Bacaan seketika ataupun sekejap. Bacaan sekejap. Berapa lama? Selama 2 harakat. 2 harakat tu apa? 2 kiraan ataupun 2 saat, 2 detik. 2 ketukan pun boleh juga ya, harakat tu lagi. Tanpa memutuskan nafas. Memutuskan nafas. Kemudian menyambungkan bacaan dengan nafas yang sama. Dengan nafas yang sama. Okey, tuan-puan, faham ke tidak apa makna saktah dari segi istilah begini? Kata ulama, saat lagi kita kena hentikan bacaan sekejap sahaja. Tak lama tau. Berapa lama? 2 harakat tanpa memutuskan nafas. Maknanya Ji, kejap lagi kita kena tahan nafas lah. Berapa second? 2 second, 2 saat tu lama ke sekejap? Sekejap aja. Bukan 2 minit tau. Jangan salah faham. Kan anak cucu ingat 2 minit pula. Kalau 2 minit lama juga kan? 60 saat. Ni bukan 60 saat. Dia lebih kurang 2 saat saja Ji. Tanpa memutuskan nafas, kemudian nak buat apa? Menyambungkan bacaan semula dengan nafas yang sama. Baik tuan-puan, pernah tak kita buat saktah? Tuan-puan pernah buat saktah tak sebelum ni? Ada yang jawab pernah, ada yang tak berapa pasti. Ustaz, saya tak tahu sebenarnya saktah tu wajib ke sunat dan sebagainya. Tak apa. Sekali lagi Ustaz bagi tahu apakah hukum bacaan saktah ya. Apapun sebenarnya saktah ni, tuan-puan mungkin pernah buat, pernah belajar dengan ustaz-ustaz sebelum belajar dengan saya pada hari ini, tapi maklum-maklumlah dah lama tinggal, mungkin ingat, mungkin lupa. Okey, jadi tuan-puan ini makna saktah dari segi bahasa dan juga istilah. Okey, seterusnya dalam nota ustaz apa tu? Cara mengenalinya. Tapi sebelum itu ustaz nak bagi tahu di whiteboard.
apakah hukum bacaan sakta haji? Apakah hukumnya? Hukum bacaannya. Okey, dengar molek-molek. Dalam kitab-kitab tajwid, ramai ulama ataupun ustaz-ustaz berpendapat dan mengatakan bahawa hukum bacaan sakta, hukum bacaan sakta itu bergantung kepada niat. Bergantung kepada niat bacaan. Niat bacaan. Ni kalau keluar dalam periksa, harap boleh jawab lah ya. Sekali lagi saya ulang. Hukum bacaan sakta ataupun hukum melaksanakan sakta itu bergantung kepada niat bacaan ataupun cara bacaan kita. Niat atau cara bacaan. Ya? Okey, tuan-puan. Sekiranya niat kita nak baca wasal, jika wasal, tahu tak wasal tu apa, Ji? Jika wasal, maka wajib dilaksanakan sakta. Manakala sebaliknya, jika wakaf, maka tidak wajib. Itulah hukumnya. Senang aja tuan-tuan. Ya, sekali lagi saya ulang di sini. Apakah hukum bacaan sakta? Bergantung kepada niat ataupun cara bacaan. Jika wasal, wajib dilaksanakan. Wasal tahu wasal je, sambung bacaan ya. Manakala sebaliknya jika wakaf, tidak wajib dilaksanakan. Jadi tuan-puan, manakah pilihan kita? Nak wasal ke nak wakaf? Tepuk dada tanya iman. Alhamdulillah. Mujur tak jawab tanya selera tuan-puan ya. Okey, kalau selera tu buat makan. Okey, sekarang ni kita bukan nak makan, kita nak belajar Quran. Jadi ulama kata sama ada kamu nak laksana ataupun tidak bergantung kepada keyakinan masing-masing ketika nak membaca ayat tersebut. Mana yang kamu rasa yakin? Kalau kamu rasa yakin, Ustaz, saya yakin saya boleh sambung ayat ni, Ustaz, nafas saya panjang, maka wajib dilaksanakan. Tapi sebaliknya, kalau kita rasa tak berapa confident, Ustaz, saya rasa nafas saya pendek, saya nak berhenti je lah, Ustaz, maka tak wajib dilaksanakan pada bacaan. Okey, setakat ni okey tak, tuan-puan ya? Tak ada jawapan tu dekat buku. Tuan-puan kena salin, kena copy daripada whiteboard. Okey. Seterusnya, poin yang berikutnya, cara mengenalinya. Sudah tentu kita kena tahulah bagaimana kaedah nak kenal. Cara mengenali. Macam mana nak kenal sakta dalam bacaan Quran kita? Okey, apa kata dalam buku tajuk Ustaz? Sila baca. Apabila terdapat huruf sin kecil terletak di atas huruf akhir hanya pada 4 kalimah di dalam Al-Quran. Apabila terdapat huruf sin kecil. Sin kecil pada apa? Terletak di atas huruf. Ataupun terletak di atas huruf, ya. Di atas huruf akhir hanya pada 4 kalimah dalam Al-Quran. Maknanya sakta ni banyak ke tak banyak? Kenapa tak banyak? Hanya ada 4 sahaja ulama khabar. Majoriti ulama khabar ada 4 tempat sahaja yang ada sakta. Jadi sebenarnya para ulama amat menggalakkan kepada kita umat Islam untuk melaksanakan sakta sebab jumlahnya tak banyak dalam Quran. Dan bila kita mampu melaksanakan sakta, maknanya kita ni special. Bacaan kita special berbanding daripada orang lain yang langsung tak tahu tentang sakta. Dan sudah tentu, bila bacaan kita ni special, istimewa di sisi Allah, pahalanya pun lebih jugalah tuan-puan. Tuan-puan kalau dibagi peluang nak pahala lebih ke nak pahala kurang? Nak lebih lah Ustaz. Kalau lebih, maka mari sama-sama kita laksanakan sakta dalam bacaan. Ya? Tapi ingat tahu, nak melaksanakan sakta tuan-puan kena tengok Ustaz buat dulu. Tengok panduan daripada Ustaz, baru kita boleh follow. Ya? Jangan pandai-pandai sendiri tau. Tuan-puan kena belajar daripada guru. Macam saya dululah, saya tengok Ustaz saya buat dulu. Banyak-banyak kali saya tengok. Lepas tu, baru saya boleh ikut apa yang diajarkan kepada saya tentang sakta. Okey, setakat ni, cara nak mengenali, cuba kita baca sekali lagi. Terdapat huruf sin kecil, terletak di atas huruf akhir, hanya pada 4 kalimah dalam Al-Quran. Okey, Alhamdulillah. Okey, tengok buku tajuk Ustaz.
jumhur ulama berpendapat di dalam Al-Quran itu terdapat 4 tempat yang mengandungi saktah, iaitu, okey, apakah 4 tempat yang ada saktah? Baik. Tempat yang pertama, 4 tempat terdapat saktah. Mengikut jumhur ulama, maksudnya mengikut majoriti ulama lah. Walaupun ada yang kata lebih daripada itu, tetapi majoriti ulama mengatakan 4 tempat sahaja. Yang pertama, surah apa? Al-Kahfi. Ayat berapa? Ayat 1. Dan tuan-puan, saktah nanti letaknya pada ayat 1 tau. Tapi kena ingat, saktah hanya berlaku ketika wasal sahaja. Kalau tuan-puan berhenti, maka automatik tidak berlaku saktah pada dia. Jadi tuan-puan, catatlah dekat sini surah Al-Kahfi ayat pertama. Okey. Saya nak tunjukkan di whiteboard. Tuan-puan nanti nak jawab dalam periksa, dalam latihan. Tuan-puan larat, mampu ke nak salin ayat panjang-panjang tu? Mungkin tak berapa mampu. Ambil masa lah Ustaz. Ustaz, baik Ustaz ajar pada kami ayat pendek-pendek. Ya Ustaz, ni saya nak tunjukkan dekat whiteboard ni. Okey, tengok kalimah ataupun contoh dalam buku tajuk Ustaz. Puan-puan nampak tak di hujung ayat tu? Puan-puan tahu kan surah Al-Kahfi ni ayatnya boleh tahan juga. Nak kata pendek sangat tidak, nak kata panjang sangat pun tidak, tapi sederhana lah. Ya, tapi ada juga ayat yang panjang ni surah Al-Kahfi ni. Okey, apapun tuan-puan tengok ya, dalam surah Al-Kahfi ayat 1, nampak tak kalimah di hujung sekali tu? Okey, nanti lepas ni kalau tuan buat latihan, buat ujian, bagi contoh saktah untuk surah Al-Kahfi, tuan-puan salin macam ni. Mula-mula tuan-puan macam biasalah buat dot. Lepas tu tulis ain wajah. Gitu. Tuan-puan ingat tak? Dot ni dah lama saya ngajar ni, masa tajuk tahap 3 lagi Ustaz dah tajuk tahap 2 sebenarnya, ataupun sebelum ni ada Ustaz ajar tentang dot. Tapi apa pun tuan-puan, start pada semester ni tuan-puan kalau nak tulis ayat yang panjang-panjang ni tak payah salin semua sebab mengambil masa lama. Tuan-puan tulis dot. Apa makna dot? Dot ni maknanya ada ayat sebelumnya. Yang mana kita tak sempat nak salin. Jadi dalam kaedah penulisan ayat Quran ataupun hadis yang saya belajar dululah. Jadi tok guru saya kata kamu buat dot sudah dia. Dia kata buat dot. Bermakna ada ayat sebelumnya yang kamu tak salin kat situ ya. Okey, tengok ni. Ain wajah, lepas tu ada apa? Ada sin kecil di mana? Di atas huruf alif. Maknanya dalam surah Al-Kahfi ayat pertama ni saktahnya kata ulama di atas alif. Di atas alif. Saktah di atas alif. Okey. Kemudian lepas kita salin ain wajah, nak salin apa? Nah, Ji, nak salin apa Ji? Bulatan berhias. Bulatan berhias. Ni yang ada bulatan berhias. Yang ada nombor kat dalam Ji. Nombor 1. Boleh ke salin macam ni? Dan tuan-puan tak payah lukis lawa-lawa. Macam kita ni bukan pelukis tuan-tuan. Kita ni orang biasa aja. Maka tulis lebih kurang macam ni je. Bulat. Lebih kurang macam tu. Lepas tu buatlah ukiran sikit kelilingnya. Lepas tu bubuh nombor 1. Menunjukkan ni ayat keberapa? Ayat pertama. Tapi kena ingat je. Oleh kerana kita nak buat saktah, maka ulama pesan kamu kena salin sikitlah ayat yang kedua. Ayat yang kedua apa bunyinya? Qayyiman li'udhira ba'san syadida. Ustaz panjang ni, Ustaz pendek-pendek sudah lah Ustaz. Ya, saya nak salin pendek lah ni. Ni, qayyimah, cukup lah. Dah cukup. Lepas tu nak buat apa? Dot. Tuan-puan, susah ke senang nak salin jawapan ni? Senang. Tuan-puan nak pendek ke nak panjang? Dah agak dah. Maka salinlah ikut yang ni. Tapi kalau tuan-puan rasa, Ustaz, saya rasa tak sedap hati nak salin pendek-pendek Ustaz. Saya nak salin semua. Silakan. Kopi daripada buku tajuk Ustaz. Siapa tak mampu nak salin daripada buku tajuk, apa lagi pergi ke dia photostat, gunting dan tampal dekat jawapan kita. Boleh juga. Tak ada masalah. Tuan-puan, okey ke setakat hari ni? Setakat ni okey tak ni? Ustaz, nanti kejap lah. Tak okey lagi. Masalah apa? Kita tak buat praktikal. Ini baru contoh dekat whiteboard dengan dalam buku tajuk Ustaz. Mari saya tunjukkan macam manakah praktikal saktah untuk surah Al-Kahfi ayat pertama. Maka dengan itu kita rujuk pada buku nota tajuk Ustaz, di mana dekat situ ada ayat yang lengkap. Okey, silakan. Mari saya tunjukkan bacaan saktah. Okey. Oleh kerana ayat pertama ni panjang, tuan-puan berhentilah terlebih dahulu pada kalimah abdihil kitab. Dengar ya.
A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Oh, perempuan nak ikut je. Tak apa, boleh ikut, tak ada masalah. Ustaz kata tadi dengar. Okey, tak apalah, tak apa. Ikut je lah. Okey, teruskan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ikut. Okey, tengok dekat buku tajuk Ustaz. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitab. Setakat ayat tu boleh cukup ke nafas? Cukup insya-Allah. Okey, berhenti kat situ dulu tau. Okey, walaupun tak ada tanda wakaf tapi boleh berhenti. Tak ada masalah dari segi makna ayat. Okey, tuan-puan boleh teruskan pada walam yaj'al lahu. Okey, yang ni tuan-puan jangan ikut. Tuan-puan dengar dulu Ustaz buat ya. Dengar. Saya nak baca sakta ni tau. Jadi sat lagi Ustaz kena sambungkan ayat pertama kepada ayat kedua. Persoalannya ayat kedua tu Ustaz baca setakat mana? Tuan-puan tengok. Walam yaj'al lahu 'iwajan qayyiman liyunzira ba'san syadida. Sekali lagi dengar. Walam yaj'al lahu 'iwajan qayyiman liyunzira ba'san syadida. Perasan tak? Sebelum kita buat sakta, Ustaz kena buat dua harakat dulu pada ja. Sebab di situ ada hukum man, namanya man asli. Man asli berapa harakat? Dua. Bagi hak pada dia dulu Ji. Lepas dua harakat pada ja tadi, barulah Haji gerakkan jari untuk kiraan sakta. Sekali tengok saya buat ya. Okey, kali ni saya tunjuk jari. Tengok ya. Walam yaj'al lahu 'iwajan qayyiman liyunzira ba'san syadida. Baik, dah 3 kali Ustaz tunjuk. Cuba tuan-puan buat sendiri. 1, 2, mula. Walam iwaja sekali lagi, macam tak berapa confident. Sekali lagi tengok Ustaz buat ya. Walam, dua harakat ni untuk ja, man asli. Dua harakat lagi saya khususkan untuk saktah je. Tengok ya. Walam yaj'al lahu 'iwajan qayyiman liyunzira ba'san syadida. Ikut. Perasan tak? Mula-mula ja dua harakat kan? Mat apa? Mat asli. Lepas tu baru kita kira lagi dua harakat. 1, 2. Masa tu kita senyap tau. Itulah namanya sakta. Okey ke Ji? Sekali lagi Ji. Kita buat sekali lagi. Tengok ya. Walam yaj'al lahu 'iwajan qayyiman liyunzira ba'san syadida. Ikut. Ingat, jangan curi nafas. Ustaz, saya tak nampak. Ustaz tak nampak pun saya curi nafas. Ya, memang Ustaz tak nampak. Tapi Allah nampak. Malaikat ada kiri kanan kita melihat ataupun apa, merakamkan apa yang kita baca tadi. Jadi tuan-puan kena ingat tau. Sebenarnya tak susah pun. Sekali lagi last. Tengok ya. Walam yaj'al lahu 'iwajan qayyiman liyunzira ba'san syadida. Last. Allahu 'iwajan apa yang kita buat pada iwajah tadi Ji? Apa yang kita buat tadi? Itulah namanya sakta.
Tuan puan jangan pula, ustaz tu namanya termenung. Bukan termenung tuan puan. Itu namanya sakta. Apa makna sakta dari segi bahasa? Berhenti sekejap, seketika, ataupun sekejap, ataupun diam ataupun senyap. Yang tuan puan duk diam 2 second tadi kan tu namanya sakta. Boleh ke tunjuk ajar pada anak cucu di rumah? InsyaAllah. Tapi kita kena pandai dulu tau. Baru boleh tunjuk pada anak cucu di rumah. Kalau kita kelang kabut, tangan ustaz gerak jari saya ni macam kelang kabut je kiraannya. Sebenarnya tuan puan, kalau nak senang, dekat jar tu tuan, mat asli tu tak payah kira sebenarnya. Tuan puan tak payah tunjuk. Tengok walam yaj'al lahu iwaja. Nampak? Masa tu baru kita kira 2 harakat. Sekali lagi tengok walam yaj'al lahu iwaja qayyiman liyunzira ba'san syadida. Cuba ulang balik. Alhamdulillah. Ustaz Arab ya. Tanpa memutuskan nafas. Ja 2 harakat tak boleh putus nafas. Kita tahan nafas. Yang tahan nafas itulah namanya sakta. Tapi kena ada kiraan berapa? 2 harakat. Jangan 2 rakaat. Kalau 2 rakaat lama berbenar nahan nafas tuan-puan. 2 harakat aja tak lama. Okey. Tuan-puan okey tak? Nampak ya? Inilah untungnya kita belajar ada guru. Bila ada guru, ada cikgu di depan, kita jadi confident. Kalau seorang-seorang tuan-puan, siapa nak tunjukkan kita cara bacaan? Nak tanya anak cucu? Lagi mereka tak tahu. Jadi tuan-puan, saya harap bacaan sakta tadi dapat kita praktikan ketika jumpa surah Al-Kahfi ayat pertama akan datang. InsyaAllah. Dia aja. Sabar. Nak wakaf tu sabar. Kejap lagi saya tunjukkan ke wakaf. Sekarang ni saya nak tunjukkan sakta. Dan bacaan sakta ini para ulama amat menggalakkan kita buat. Amat menggalakkan. Kalau ikut qiraat Imam Asim, riwayat Imam Hafs, mereka suka kalau kita buat. Tapi tidaklah sampai tahap kepada wajib. Cuma digalakkan untuk kita melaksanakan sakta. Jadi tuan-puan, maknanya walaupun dekat sini Ustaz tulis sakta tu wajib bergantung pada niat, sakta tu wajib ketika wasal, tetapi tidak sampai tahap kepada hukumnya haram kalau kita tak buat. Ustaz kalau tak nak buat macam mana Ustaz? Sat lagi saya tunjukkan. Okey, sat lagi saya tunjukkan. Okey, sekarang ni Ustaz dah tunjukkan tadi sakta ketika wasal. Tuan-puan sekejap, ayat tadi tak habis lagi tu. Tuan-puan nak tak Ustaz bacakan ayat berikutnya? Okey, lepas tadi kita berhenti syadidah, pi tanda, syadidah berhenti. Tuan-puan kena ghostan balik tau. Okey, ghostan balik dan teruskan pada ayat berikutnya. Dengar saya baca. Qayyiman liyunzira ba'san syadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minin. Ulang. Yunzira ba'san syadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minin. Boleh ke berhenti kat situ Ji? Boleh ya? Okey, tandakan. Berhenti kat situ, ghostan balik. Wa yubashshiral mu'minina alladhina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran hasana. Baca. Cukup ke nafas tu. Jadi tuan-puan, tu sebabnya kalau nak cukup nafas, baca laju sikit. Ustaz baca laju tadi kan, laju sikit, tidaklah slow sangat. Maka insya-Allah nafas kita cukuplah sampai ajran hasanah. Nampak tak? Tuan-puan ingat, nak baca ayat ni sempurna, tuan-puan kena baca sampai habis. Jangan pula tadi qayyiman liyunzira ba'san syadida, sadaqallahul azim. Tak boleh tuan-puan. Dia kena ghostan balik, berhenti pada tempat tertentu. Itu sebab Ustaz tunjukkan caranya tadi kalau tuan-puan nak baca sakta. Okey, sekali lagi diulang ya. Okey, kali ini saya tunjukkan daripada awal. Awal ayat pertama sampailah habis ayat yang kedua dengan bacaan sakta di hujung ayat pertama. Dengar ya. Alhamdulillahilladzi anzala 'ala 'abdihi al-kitab wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Alhamdulillahilladzi anzala 'ala 'abdihi al-kitab wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Alhamdulillahilladzi anzala 'ala 'abdihi al-kitab wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Alhamdulillahilladzi anzala 'ala 'abdihi al-kitab wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Alhamdulillahilladzi anzala 'ala 'abdihi al-kitab
Ikut. Walam yaj'al lahu 'iwaja. Sabarlah dulu, ustaz nak buat sakta. Yang perempuan tu menyampuk, kenapa? Kan ustaz kata tadi ustaz nak buat sakta. Sabar tuan-puan ya. Dah. Okey. Sekali lagi saya ulang, tadi saya dah berhenti kitab. Saya nak teruskan pada walam yaj'alahu, tapi tunggu sampai ustaz habis baca sebahagian ayat kedua tadi sebab ustaz nak buat sakta. Okey, dengar ya. Walam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyunzira ba'san syadida. Ulang. Pandai. Okey, sabar. Saya nak ulang balik qayyimah. Qayyiman liyunzira ba'san syadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minin. Tandakan kat situ, wa yubashshiral mu'minina alladhina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran hasana. Alhamdulillah, barulah sempurna, lengkap dua ayat yang kita baca tadi daripada surah Al-Kahfi ayat 1 dan 2. Dan pada masa yang sama kita buat apa tengah-tengah tadi? Sakta. Di antara hujung ayat pertama surah Al-Kahfi sampailah masuk kepada ayat yang kedua. Jadi tuan-puan agak-agaknya mampu tak buat macam tadi? Mampu, sebab tuan-puan sudah diajar ya, cuma antara sama ada rajin tak rajin je nak buat ya. Jadi tuan-puan kalau mampu buat gitu buatlah, kata ulama. Itu bacaan yang amat digalakkan oleh para ulama ya. Okey tuan-puan, berbalik kepada persoalan, ustaz kalau nak berhenti boleh ke? Okey, dengar molek-molek. Baru ustaz nak jawab ni. Okey, andai katalah tuan mengatakan bahawa ustaz saya rasa saya tak mampu, nafas saya pendek ustaz, lagipun saya tak selesa baca sambung, saya nak berhenti, boleh tak? Kata ulama boleh. Kenapa boleh? Sebab di hujung kalimah wajah itu ada bulatan berhias. Dah belajar belum bulatan berhias dengan ustaz? Belum. Oh, ni ustaz nak khabar dah ni. Bulatan berhias yang ada nombor 7 namanya wakaf tam atau lazim. Sebut. Oh, nama wakaf. Ada wakaf rupanya kat situ. Jadi selama ni kita nampak, ustaz, selama ni kami ingatkan bulat-bulat tu tak ada apa. Sebenarnya bulat-bulat yang ada hiasan, yang ada nombor dalam bulatan tu namanya wakaf tam atau lazim. Apa makna wakaf? Oh, berhenti. Apa dia tam atau lazim? Tak apalah, biar ustaz jawab. Kenapa berhenti lagi jawapannya? Wakaf tu berhenti. Tam itu sempurna. Lazim itu wajib. Kata ulama. Jadi kesimpulannya, kalau jumpa bulatan berhias lepas ni tahu, walaupun puan-puan belum belajar detail dengan ustaz, nanti akan datang belajar. Puan-puan kata ulama amat digalakkan berhenti. Amat digalakkan berhenti. Itu sebab selama ni tuan-puan jumpa je bulatan berhias berhenti. Jumpa je bulatan berhias berhenti. Dan tuan-puan lepas ini tuan-puan kena berani menjawab, ustaz, saya berhenti tadi sebab namanya wakaf tam atau lazim. Kalau jumpa nak buat apa Ji? Apalah berhenti? Ustaz khabar tadi amat digalakkan berhenti. Sabarlah ustaz. Ya, memang saya sabar dengan tuan-puan ya. Nanti sampai masanya kita belajarlah detail dah. Sebenarnya wakaf tam atau lazim ni ada banyak ke ustaz dalam Quran? Nak tahu banyak tak banyak nanti kita belajar dalam bab wakaf dan ibtidah ya. Apapun selepas ini kalau tuan nak berhenti pada iwajah boleh. Tengok ni. Walam yaj'al lahu 'iwaja. Apa yang ustaz buat? Berhentilah. Bila berhenti apa yang berlaku?
Putus nafas, pandai. Jangan tahan nafas je. Jangan merah padam muka, tahan nafas pula. Kalau merah padam ataupun tahan nafas tu namanya sakta. Sekarang ni kita tak nak buat sakta. Jadi tengok saya buat, tuan-tuan ikut ustaz ya. Walam yaj'al lahu iwaja. Iwaja. Berhenti 2 harakat. Tahu? Okey. Lepas tu nak buat apa tahu? Tarik nafas. Tarik nafas sebab nak baca ayat berikutnya. Tarik nafas, mulakan bacaan. Qayyiman liyunzira ba'san syadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minin. Baca. Syadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minin. ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا. Alhamdulillah. Dan puan-puan sedar tak? Dekat wajah tu kita buat apa? Kita berhenti ataupun wakaf. Ya. Kenapa wakaf? Sebab ada tanda wakaf tam atau lazim. Jangan jawab kenapa berhenti? Sebab ikut Ustaz Dino. Ustaz Dino berhenti, kami berhenti. Jangan, bukan ikut saya. Sebab ulama kata di situ kita nak meraihkan wakaf tam atau lazim yang diwakili dengan bulatan berhias. Yang ada nombor. Nombor berapa tu? Puan-puan tahu tak nak baca nombor ayat? Nombor ayat ni dibaca macam mana? Kanan ke kiri ke, kiri ke kanan? Kanan ke kiri ke, kiri ke kanan? Nampak benar tuan-puan tak belajar lagi dengan ustaz. Tak apa, biar Ustaz jawab. Sebenarnya nak baca nombor ayat kiri ke kanan. Kalau nak baca Quran, kanan ke kiri. Jangan salah faham. Nak baca nombor ayat kiri ke kanan. Untuk maklumat lanjut nanti kita belajar. Nanti kita belajar sampai masanya wakaf dan ibtidak. Buat masa ni, tuan-puan tak susah nak baca nombor ayat ni. Pasal apa? Nombor yang ada dalam bulatan beras tu nombor berapa? Nombor 1. Tapi kalau nombor dalam tu dia katakan ayat 236. Tahu tak nak tulis macam mana? Tak apalah, nanti Ustaz ajar lah kemudian. Nanti kalau saya ajar sekarang seolah-olah macam kita belajar buat wakaf pula. Jadi kesimpulannya, kembali kepada saktah tadi, tuan-puan, saya yakin kalau kita dah belajar, dah tahu panduannya daripada guru, tuan-puan tak ada masalah nak buat saktah. Cuma saya nak pesan je, pastikan nafas tu cukup. Jangan curi nafas. Ya? Tapi kalau tuan-puan jenis nafas semput, ustaz saya ni dah lah ada penyakit ustaz semput nafas, macam mana saya nak buat saktah? Maka ulama bagi pilihan, boleh berhenti pada kalimah wajah atas sebab bukan atas sebab tak cukup nafas, atas sebab ada tanda wakaf tam atau lazim, bulatan berhias. Jadi tuan-puan, itulah al-kisahnya cerita surah Al-Kahfi ayat 1. Sakat ni ada soalan? Baru satu contoh. Ada berapa lagi contoh nak baca ni? 3 lagi contoh. Allahu Akbar. Mari kita teruskan perjuangan kita. Ustaz, dulu ada pelajar tanya dengan Ustaz. Ustaz, kenapa kena ada saktah dalam bacaan Quran Ustaz? Kenapa kena ada saktah? Okey, nak tahu jawapannya kenapa kena ada? Sat lagi Ustaz jawab. Ya, kenapa kita kena buat saktah? Okey, sat lagi Ustaz jawab. Okey, yang kedua, contoh yang kedua. Surah Yasin ayat 52. Malam Jumaat kita suka baca apa? Surah Yasin. Tapi tak wajib tuan-puan. Tuan-puan jangan berbaloh pula dengan kawan. Ustaz, saya tak nak geng lah dengan dia Ustaz. Sebab apa? Dia tak nak baca Yasin. Dia kata bida'ah lah baca Yasin malam Jumaat. Sebenarnya tuan-puan jangan berbaloh. Kita ni umat Islam selalu berbaloh dalam bab-bab yang bida'ah macam ni. Bida'ah ni memanglah ada 2. Satu bida'ah hasanah, satu lagi bida'ah dalalah. Jadi tuan-puan sebenarnya gini. Kata para ulama, apa yang kamu baca malam Jumaat ni, surah Yasin ni ayat Quran ke bukan? Ustaz nak tanya. Ayat Quran. Maka kita niatkanlah baca ayat Quran. Cuma jangan kita kata wajib kena baca malam Jumaat. Kalau anda kata malam Jumaat tu, Ustaz, saya rasa mood saya nak tukar lah nak baca surah Al-Baqarah malam ni Ustaz. Contoh. Maka boleh tak baca? Boleh. Ataupun Ustaz, saya rasa saya nak baca 3 kul je malam Jumaat Ustaz. Saya tak nak baca surah Yasin. Boleh tak boleh?
Tapi nampak sangat kita kedekut. Kedekut pada diri sendiri. Pasal apa? Allah janjikan kalau kita makin banyak baca ayat Quran, makin banyak pahala. Kalau 3 kul berapalah sekadar ayat yang kita baca. Tapi tuan-tuan, bacalah setidak-tidaknya 3 kul ataupun bacalah apa saja ayat Quran daripada langsung kita tak baca malam Jumaat, ya. Okey, berbalik kepada surah Yasin tadi ayat 52. Mari saya tunjukkan di whiteboard macam mana contoh kita nak tulis jawapan nanti ketika latihan ataupun ujian. Surah Yasin ayat 52. Okey. Okey, saktahnya di mana kata ulama? Saktahnya di mana? Saktah di atas huruf alif juga. Okey, saktahnya di atas huruf alif. Jadi tuan-puan, cara nak menyandang ayatnya, start ayatnya apa? Qalu ya wailana ma ba'athana min marqadina. Tuan-puan salin. Tapi sebelum tu buat dot. Mim marqadina. Buat macam ni. Mim marqadina. Ada sin kecil di atas alif. Lepas tu ada bulatan berhias. Dalam bulatan berhias ada nombor ayat. Berapa nombornya? Tak ada kat situ? Oh, tak ada di tengah-tengah. Minta maaf, tak ada nombor. Minta maaf. Dia ada huruf jim kecil. Allahu Akbar. Okey, minta maaf Ustaz tersalah pandang kat situ. Ingatkan surah yang bawah. Oh, apa dia? Qaf lam ya ya. Oh, bukan jim. Okey, qaf lam ya. Okey, tak apa. Tuan-tuan, okey. Maknanya lepas saktah ni ada qaf lam ya. Qaf lam ya tu tanda apa? Sat lagi Ustaz bagi tahu. Okey. Lepas tu tuan-puan kena salin hadzama. Hadzama. Dot. Okey, tuan-puan, ini kaedah menyalin. Kalau tuan-puan rasa nak salin pendek lah. Tapi kalau rasa nak salin panjang, kopi lah daripada buku tajuk Ustaz. Ya. Jadi nampak tak? Senang ke susah nak salin ni? Senang aja. Mim marqadina, sin kecil, lepas tu ada qaf lam ya, lepas tu hadzama. Cukup. Dot. Okey. Sekarang ni Ustaz nak tunjukkan praktikal macam mana nak buat saktah. Dan kebetulan saktah tu berada di tengah ayat. Tahu? Di tengah ayat ni tengah ayat. Ujung ayatnya wasadaqal mursalun. Ya, itu ujung ayat. Ini di tengah ayat. Berbeza ya dengan surah Al-Kahfi. Kalau surah Al-Kahfi saktah berada di hujung ayat. Tapi kalau surah Yasin saktah berada di tengah ayat. Jadi tuan-puan, macam mana nak buat praktikal? Tengok saya baca surah Yasin ayat 52. Start daripada qalu ya wailana. Dengar. Saya akan sambung mim marqadina dengan hadza. Qalu ya wailana man ba'athana min marqadina. Hadza ma wa'ada ar-Rahman. Cuba ikut. Rasanya cukup tak nampak sampai wa'ada Rahman tadi. Cuba sekali lagi. Ya, jadi maknanya tuan-tuan kena langgar ayat tu, maksudnya kena buat saktah dan berhenti pada wa'ada Rahman sekurang-kurangnya. Okey, tadi. Qalu ya wailana man ba'athana min marqadina. Hadza ma wa'ada Rahman. Man ba'athana min marqadina. Hadza ma wa'ada ar-Rahman. Kaedahnya lebih kurang sama macam surah Al-Kahfi tadi. Di mana dekat mim marqadina apa nampak tak na tu man asli? Betul? Maka kena bagi hak dia berapa harakat? 2 harakat. 2 harakat macam mana? Tengok ni. Na, tu 2 harakat. Na, 2 harakat. Bagi pada na dulu, lepas tu baru kita buat saktah 2 harakat. Tengok ya. Mim marqadina.
Sabarlah dulu, Ustaz nak buat sakta lah. Apa-apa suka menyampuk Ustaz. Okey, jangan menyampuk dulu. Saya nak buat sakta, saya nak baca sampai habis. Ni anda kata Ustaz mula pada mim marqadina, tapi sebaik-baiknya mula pada qalu lah, ya. Ni saya nak bagi contoh yang paling ringkas. Mim marqadina hadza ma wa'ada ar-rahman. Ikut. Pandai. Macam itulah kaedahnya. Sekali lagi kita baca daripada awal. Qalu ya wailana man ba'athana min marqadina hadza ma wa'ada ar-rahman. Cukup kenapa? InsyaAllah. Okey. Lepas tu jangan lupa. Jangan tiba-tiba wa'ada ar-rahman. Sadaqallahul azim. La, ayat tadi tak habis lagi. Tuan-puan kena ghostan. Hadza ma wa'ada ar-rahman wa sadaqal mursalun. Ikut. Gitulah kaedahnya kita buat sakta. Senang ke susah? Senang sebab ada panduan je. Ada guru di depan kita. Senanglah jadinya. Tidaklah kita confuse, tidak keliru. Tidak jadi serba salah. Kadang-kadang di rumah ada pelajar termenung lama-lama kat sini. Termenung pasal pemikiran. Macam mana nak buat ni? Rasa-rasanya macam sakta. Tapi tak tahu nak buat macam mana. Jadi hari ini saya tunjukkan. Dan tuan-puan boleh tengok banyak kali nanti dalam YouTube. InsyaAllah. Kalau jadi rakaman hari ini, boleh tengok banyak kali lah. Tuan-puan, insyaAllah tak ada masalah. Sekali lagi last, saya tunjukkan macam mana nak buat sakta. Start daripada qalu. Qalu ya wailana man ba'athana min marqadina hadza ma wa'ada ar-rahman. Ikut. هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. Alhamdulillah. Nampak tak? Benda yang kita rasa selama ni tak tahu nak buat. Bersalah nak buat macam tak confident Ustaz. Tapi hari ini bila kita belajar dengan Ustaz, dengan guru, maka insya-Allah saya yakin puan-puan ada keyakinan untuk melaksanakan sakta tadi. Dan puan-puan kena ingat, sakta ni tak banyak dalam Quran. Maka bacaan sakta ni saya ingat lagi kata arwah tok guru saya, dia kata apa? Ibarat macam bonus ketika baca Quran. Puan-puan nak bonus ke tidak? Ustaz dengan bonus nak sangatlah Ustaz kan. Masa kita kerja dulu nak sangat bonus. Tapi kali ini bonusnya bukan daripada manusia, daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kalau kita berjaya melaksanakan sakta tadi, maka dapat bonus lah dalam bacaan kita. Masya Allah. Okey. Ustaz, kalau saya tak nak buat macam mana? Saya dengar kebanyakan malam Jumaat tok imam pun tak buat. Ustaz macam mana? Okey, dengar molek-molek. Saya kalau sebagai imam malam Jumaat, biasanya saya tak buat. Sebab apa? Saya memikirkan majoriti pelajar ataupun majoriti jemaah tidak belajar tentang sakta. Jadi kita ambil yang majoriti lah. Tapi sekali-sekala macam dulu saya bertugas di JAIS, masa kita jadi imam di masjid lama dulu, saya buat. Saya dengan kawan saya buat. Tapi sebelum kami buat, kami kena bagi tahu pada jemaah dulu. Jangan tiba-tiba buat macam tu, tak boleh, kena bagi tahu. Sebelum kita mula baca Yasin tu, okey para jemaah sekalian, pada malam ni saya akan membacakan sakta pada ayat 52 surah Yasin. Cara bacaannya begini, tunjukkan dulu pada jemaah, lepas tu baru jemaah boleh ikut. Syaratnya siapa-siapa jadi imam je, mana tahu jadi imam di rumah ke di mana-mana ke jadi imam, siapa nak buat sakta kena khabar, kena bagi tahu pada jemaah kita dahulu, baru kita boleh buat, barulah mereka boleh buat juga kan. Tapi kalau anda kata kita tak sempat nak bagi tahu, maka kita ambil majoriti, tak payah buat. Okey, kalau tak payah buat macam mana Ustaz? Okey, kenapa tak payah buat? Sebab selepas kalimah na itu, tuan nampak tak qaf lam ya? Okey, qaf lam ya ni sebahagian daripada
tanda-tanda wakaf yang ada dalam Quran. Kalau tadi bulatan berias yang ada nombor mewakili wakaf tam atau lazim, manakala qaf lam ya tanda kat situ dia mewakili wakaf kafi. Sebut wakaf kafi atau aula. Wakaf kafi atau aula. Bukan kofi, kafi atau aula. Minta maaf lah tuan-tuan. Dulu ada pelajar saya ni kelakar juga. Elok-elok saya ngajar kafi dia wakaf kofi. Bila pula jadi kopi pula kat situ. Bukan kofi, kafi atau aula. Okey, tak apalah. Tergeliat lidah bahasa Arab lah Ustaz. Allah, nak buat macam mana tuan-puan ya? Jadi wakaf kafi atau aula ni apa maknanya? Kafi dalam bahasa kita maksudnya memadai je. Memadai. Manakala aula itu lebih utama. Jadi kesimpulannya, ulama kata apa tahu? Kalau kamu jumpa qaf lam ya ni kat mana-mana ayat dalam Quran, maka ulama kata lebih utama kamu berhenti. Sekali lagi diulang, apa ulama kata? Lebih utama kita berhenti. Beza tak dengan wakaf tam tadi je? Wakaf tam atau lazim yang bulatan berias tu, kalau jumpa nak buat apa? Amat digalakkan berhenti. Kalau yang ni pula qaf lam ya, lebih utama berhenti. Minta maaf Ustaz, kami ni pelupa, tak ingat baru tak sampai berapa second Ustaz sebut tadi kan. Jadi beza, itu sebabnya tuan-puan kena belajar wakaf dengan Ustaz satu hari nanti ya. Jadi memandangkan qaf lam ya itu ulama kata lebih utama berhenti, maka dalam hal ini ulama mengizinkan kita untuk berhenti pada mim marqadna. Itu sebabnya malam Jumaat kebanyakan tok imam berhenti. Sebab mengambil kira ramai jemaah mungkin tak tahu tentang sakta, maka dia ambil kira. Tapi kalau ditanya tentang wakaf, saya rasa ramai jemaah tahulah. Jadi kalau wakaf bacaannya begini, dengar. Qalu ya wailana man ba'athana min marqadina. Ikut. Marqadina. Stop. Mat apa yang dibaca tu? Mat asli aja, pandai. Maka bacalah dua harakat. Lepas tu tuan-puan nak buat apa? Nanti kejap. Lepas na tadi putus nafas. Putus nafas. Lepas tu tarik nafas baru. Mula pada hadza. Dengar. Hadza ma wa'ada ar-Rahman wa sadaqal mursalun. Ikut. Alhamdulillah. Okey, sekarang ni tuan-puan ada dua pilihan. Nak baca sakta ke nak berhenti? Nak baca sakta ke nak berhenti je kat situ? Tepulah pada tuan-puan, tepuk dada tanya iman masing-masing. Tapi kalau tuan-puan rasa-rasa Ustaz, kebanyakan tok imam, tok Bilal, tok Siak semuanya berhenti kat situ Ustaz. Malam Jumaat kan kita baca Yasin kat surau kat masjid kan? Maka kita sama-samalah bersama dengan tok imam. Tuan-puan jangan buat independen sendiri pula. Ustaz, biarlah tok imam tu dia tak nak baca sakta, saya nak baca sakta. Tuan-puan nanti kalau tuan-puan baca sakta, imam tak baca sakta, nanti bacaan nanti ada yang ketinggalan, ada yang ke depan. Tuan-puan tak seragam dengan imam kan? Jadi kita nak meraihkan imam dan juga para jemaah yang lain, maka sama-samalah kita tak buat sakta. Boleh ke tidak? Atas sebab ada wakaf kafi atau aula. Kalau jumpa nak buat apa? Lebih utama berhenti. Ada harapan minggu depan Ustaz tanya balik. Tuan-puan tolong ingat tau. Tolong ingatlah apa yang Ustaz ajar ni. Allahu Akbar. Tuan-puan setakat ni okey tak dah dua surah ni? Okey, boleh ya? Jadi tuan-puan maknanya kita baca dua surah ni tadi, dua contoh ayat yang kita baca tadi, tuan-puan bukan sekadar boleh buat sakta, tetapi ada pilihan juga untuk tidak buat sakta. Dengan alasan ada tanda wakaf kat situ. Boleh, tak ada masalah. Maka tidak timbul isu haram ke berdosa pada kita ya. Okey. Tapi dalam hal ini suka saya ingatkan para ulama suka kalau kita buat sakta. Ya, kalau mampu buat sakta. Okey, next surah yang ketiga, surah Al-Qiyamah. Sebut ayat 27. Ayatnya panjang ke pendek? Itu aja ayatnya. Tuan-puan jangan ingat salah cetak ke apa. Tak ada. Itu sajalah ayatnya. Memang pendek itu tuan-puan. Tak panjang ayatnya. Okey. Kata ulama yang ketiga surah apa tadi?
Al-Qiyamah ayat 27. Saktahnya di mana? Saktah di atas huruf nun. Huruf nun ya, bukan alif tau. Okey. Oleh kerana surahnya ayatnya pendek, maka tuan-puan janganlah dipotong lagi ayat tu. Dah lah pendek, nak potong lagi dia buat apa? Tuan-puan salin semuanya. Tengok ni. Waqi laman. Tengok ni. Bila salin man, tuan-puan kena letak sin kecil di atas nun. Gini. Lepas tu baru salin raqin. Ni. Lepas tu baru bulatan berias. Betul? Dan dalam bulatan berias ni ada nombor berapa? 27. Macam mana nombor 2? Lebih kurang macam tu lah ya. Macam ni. Lepas tu 7 V. Oi, pandai. Dan nak tulis nombor ayat daripada kanan ke kiri ke kanan. Barulah betul 27G. Kalau Haji tulis kanan ke kiri nanti jadi terbalik. Kalau baca kanan ke kiri ni jadi 72. Nampak tak? Terbalik nombor ayat ni. Sepatutnya 27. Nampak tak? Ni 2, ni 7. 27 ya. Okey, oleh kerana ayatnya pendek, maka tuan-puan untuk surah yang ketiga ini seboleh-bolehnya tuan-puan jangan berhenti dan kena buat saktah. Ya, yang ni tak ada choice, tak ada pilihan. Kalau surah yang pertama, surah yang kedua, surah Al-Kahfi dengan Yasin ada pilihan, surah yang ketiga tak ada pilihan. Tuan-puan nak tak nak kena buat saktah. Macam mana nak saktahkan pada nun? Okey, kata ulama, kamu kena izharkan. Izharkan sebutan nun ataupun huruf nun dan saktah. Kamu kena izharkan sebutan nun. Tuan-puan, nun yang kita jumpa ni kata ulama adalah nun mati. Betul kan? Betul ya, nun mati kan? Nun tu ada tanda mati ya. Okey. Puan-puan tahu tak macam mana sebut nun mati? Apalah nun mati? An, in, un. Lupalah tu ya Allah. Ustaz dah ngaji. Macam mana sebut nun mati? An, in, un. Sebut. Sekali lagi bunyi begitulah dalam bacaan. Jadi yang ni bunyinya apa? Sebut man. Itu namanya izhar. Tuan-tuan jangan man. Ada bunyi sengau pula kat situ. Tak ada bunyi sengau. Man. Gitu sahaja. Dan pada masa yang sama, saat lagi tuan-puan kena kira 2 second. 2 harakat tahan nafas, 2 second. Itulah namanya saktah. Dengar Ustaz baca. Wa qila man raqa. Sekali lagi. Wa qila man raqa. Ikut. Laman. Sekali lagi. Wa qila man. Ui, pandai. Jangan lupalah bunyi qaq tadi ji. Qaq ni namanya apa? Qalqalah kubra. Apa makna kubra? Besar ataupun kuat. Macam tak berapa ingat. Dia nama qalqalah tu. Tuan-puan, ni qalqalah kubra, qalqalah besar je. Maksudnya je, bunyi qaq tu kena kuat lah. Dengar sekali last. Wa qila man raqa. Alhamdulillah. Ya. Dengan qaf tak ada alif. Okey, minta maaf. Okey, gitu. Barulah panjang kan? Alhamdulillah. Okey, tuan-puan. Jadi saktahnya tadi dekat man. Susah ke senang? Senang aja pasal apa? Sebut man lah. Ustaz kami sebut man, kami tahan nafas 2 second. Lepas tu kami sebutlah perkataan raqa kat situ. Faham? Jadi tuan-puan sekali lagi last ni. Wa qila man raqa. Sebut. Laman. Alhamdulillah. Oh ya. Siapa tahu apakah hukum raqa? Ada 3 hukum kat situ. 3-3 ni dah belajar. Yang pertama, ra tebal. Yang kedua, ma'arif sukun. Yang ketiga, qalqalah apa pula sugra pula kubra. Sekejap benar bertukar qalqalahnya ya. Elok-elok dah khabar qalqalah kubra jadi sugra pula. Ya Allah, kubra lah. Tuan-puan,
Kat sini ada 3 hukum tau. 3-3 ni semua dah belajar dulu. Ada rok tebal, ada man adat disokon, ada qala kubra, betul? Jangan tak ingat. Masalahnya kami tak berapa ingat ustaz macam mana. Maka tugas saya ingatkan tuan-puan, ya Allah. Tapi dengan syarat tuan-puan kena rajin datang kuliah. Bagus saya ingatkan. Kalau tuan-puan tak datang, saya nak ingatkan kursi meja buat apa tuan-puan? Kursi meja kat depan ustaz ni. Tuan-puan lah kena datang, jumpa dengan ustaz mudah-mudahan ya. Okey, last sekali sebelum kita tinggalkan ini, sebelum kita tengok yang keempat, tuan-puan sekali lagi ulang waqila man laman. Alhamdulillah. Harap-harap minggu depan macam tu lah rupa bacaan. Minggu depan ustaz ulang balik tau. Ustaz minta tuan-puan tunjukkan balik pada saya. Okey. Last sekali adalah pada surah Al-Mutaffifin. Sebab surah Al-Mutaffifin ayat 14. Okey, saya tulis kat sini. Surah yang keempat ya. Surah Al-Mutaffifin. Ayat 14. Okey. Kali ini tuan-puan, saktanya di atas apa pula? Sakta di atas huruf lam. Di atas huruf lam. Okey. Apakah ayatnya? Kalla sekejap ya. Kalla. Lepas tu ada wakaf kan? Sad lam ya kan? Okey, lepas tu baru jumpa bal. Dekat bal ni ada lam mati yang mana di atasnya ada sin. Betul je? Okey, lepas tu rana ala qulubihim. Buat dot sudahlah. Tengok ni. Kalla bal rana ala dot. Cukup. Tapi kalau tuan-puan rasa ustaz tak sedap lah ustaz, saya nak salin semua. Silakan salin, tak ada masalah. Tapi ni paling ringkas tau. Ni paling ringkas. Tapi kena ingat surah Al-Qiyamah tadi tak ada ringkas lagi dah. Ini je lah ayatnya. Tuan-puan tak ada choice, tak ada pilihan. Kena salin semua. Tapi untuk surah Al-Mutaffifin, ayatnya ada panjang sedikit. Tuan-puan boleh salin sekadar kalla bal rana ada. Sampai situ saja. Maka dekat sini, apa yang patut dibuat? Tuan-puan kena izharkan. Tahu tak izharkan? Yes, izharkan sebutan lam mati dan saktah. Izharkan sebutan lam mati dan saktah. Sebut lam mati al, il, ul. Pandai. Sekali lagi sebut lam mati al, il, ul. Sak lagi macam tu lah bunyinya. Sebut bal. Sebut bal. Gitu sahaja bunyinya. Susah ke senang? Tapi ingat, bila sebut bal tadi Haji kena tahan nafas 2 second, 2 saat. Tengok ni. Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Sekali lagi tengok saya baca. Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Baca sama-sama. 1, 2 mula. Macam tak berapa confident bunyi bal tadi. Ustaz dengar tadi macam lebih pada 2 harakat. Tengok ni, jangan lama sangat. Ni. Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Ikut. Bal pastikan bal tu tuan sebut, lepas sebut bal jangan ada bunyi apa-apa lagi. Jangan sebut rana ala, tak ada 2 harakat tuan pandai masuk ra. Tak boleh. Tengok. Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. 1, 2 mula. Bal Alhamdulillah. Harap-harap berkekalan bacaan tu betul sampailah
ke akhir hayat kita, insya-Allah. Tapi tak tahu akan datang, mungkin kita lupa apa yang kita belajar ni. Maka tuan-puan, kalau ustaz masih ada lagi, tuan-puan pun masih ada lagi, maka bertanya khabarlah kita. Tanya dengan ustaz, minta ustaz rakamkan. Nanti saya rakamkan suara saya, mudah-mudahan dapat bantu tuan-puan ya. Jadi tuan-puan, sebenarnya susah ke senang nak buat sakta ni? Senanglah ustaz, tak ada masalah. Jadi tuan-puan, tak ada masalah pasal apa? Nak sebut lam, lam tu sebut bal. Tuan-puan kiralah 2 harakat, maka itulah kaedah sakta sebenarnya. Okey tuan-puan, setakat ni sudah ada berapa tempat sakta? Okey, 4 tempat. Kesimpulannya dekat sini ustaz nak bagi tahu. 2 daripada contoh ini iaitu surah Al-Kahfi dan surah Yasin, kita boleh sakta ataupun boleh wakaf. Manakala 2 contoh yang terakhir tadi, surah Al-Qiyamah dan Al-Mutaffifin, kata ulama, tidak ada pilihan, melainkan kena buat sakta. Ya, tuan-puan, cuba kita baca statement ustaz ni, kesimpulan daripada apa yang kita dah belajar tadi. Okey, surah Al-Kahfi dan surah Yasin, kita boleh sakta atau wakaf. Walaupun dia kata sakta atau wakaf, tapi ulama lebih suka kita buat sakta. Tahu? Tapi kalau tak, tuan-puan tak reti nak buat ataupun tak ingat dan sebagainya, boleh wakaf pada kalimah tersebut atas sebab adanya tanda wakaf pada surah tadilah, surah Kahfi dengan surah Yasin. Okey. Manakala statement yang kedua ikut ustaz, surah Al-Qiyamah dan surah Al-Mutaffifin, tidak ada pilihan melainkan kena buat sakta. Tu dia. Setakat ni okey tak? Puan-puan, selama ni puan-puan duk baca Quran, saya nak tanya, tuan-puan berapa kali khatam Quran? Tak terkira banyaknya ustaz. Habis jari tangan jari kaki ustaz dah banyak sangatlah saya dah khatam Quran. Bagus, alhamdulillah. Tapi kan selama ni kita khatam Quran, tahu ke tidak tentang sakta? Kalau tak tahu tuan-puan, maka itu satu kerugian pada kita. Dan saya harap tuan-puan lepas ini, kalau tuan-puan sedang baca Quran di rumah, tuan-puan sedang nak khatamkan Quran, kalau boleh buatlah sakta. Ya, ke 4 tempat ini. Baik tuan-puan, sebelum kita tutup kuliah kita ni, sebenarnya ada lagi sakta ni, ceritanya ada sambungannya minggu depan. Tuan-puan kena datang minggu depan tau. Ada sambungan. Sebab ustaz nak bincangkan minggu depan di bawah tajuk kalimah yang mana menjadi khilaf di kalangan ulama, boleh buat boleh tak buat sakta pada kalimah tersebut, apakah surah yang terlibat, nanti saya bagi tahu minggu depan. Okey, sebelum saya tutup cerita tentang sakta ni tuan-puan, tadi ada tak ustaz bagi tahu kenapa kita kena buat sakta? Kenapa kena buat? Tak apa, biar ustaz soal ustaz jawab. Kenapa perlu sakta? Kenapa perlu sakta? Okey, dalam hal ini ada beberapa jawapan di kalangan ulama. Yang pertama, ia merupakan sunnah Nabi. Maknanya sakta ni dibaca oleh siapa? Diamalkan oleh siapa dulu? Nabi SAW dan juga para sahabat. Maka diikuti oleh sahabat-sahabat yang lain. Itu satu, jawapan yang pertama. Jawapan yang kedua, untuk membezakan makna ayat sebelum dan selepas sakta. Okey, tuan-puan, cuba ikut ustaz statement yang kedua. Apa tujuan sakta? Kenapa perlu sakta? Untuk membezakan makna ayat sebelum dan selepas sakta. Oh, maknanya kita tengok makna ayat. Ya, jadi ini 2 jawapan ulama kenapa sakta itu perlu dilaksanakan, kenapa perlu ada pada Quran. Pertama, di sunnah Nabi. Ya, apa yang diamalkan oleh Nabi dan para sahabat itu diamalkan oleh tok guru kita dan turun temurun kepada saya turun temurun pada tuan-tuan dan puan-puan. Maknanya
siapa buat sakta itu sebab para ulama suka kalau kita meraihkan sakta sebab ia sunnah Nabi SAW. Satu. Yang kedua, untuk nak bezakan makna ayat sebelum dengan selepas sakta. Sekali lagi saya tunjukkan makna, terutamanya pada surah Yasin. Ya, dan juga surah Al-Kahfi. Dia ada makna yang tuan-puan mungkin tak tahu pada waktu ini. Sekejap lagi saya tunjukkan. Okey, setakat ni tuan-puan ada soalan nak tanya? Tapi jangan risau ya. Yang ni, kenapa perlu sakta ni? Tak keluar dalam periksa, tak keluar dalam ujian. Jadi tuan-puan tak perlu hafal lah. Sebaliknya kena tahulah. Mana tahu anak cucu kita tanya kan, mak, kenapa? Opah, kenapa kena ada sakta? Kenapa perlu sakta? Maka tu jawapannya. Dua jawapan. Tuan-puan boleh jawab pada anak cucu di rumah. Okey. Ni saya nak tunjukkan makna dalam surah apa ya? Surah Yasin lah, senang untuk kita fahamkan. Okey, Yasin ni selalu kita baca kan? Okey, saya ada Quran tafsir ni, saya bacakan dekat sini ya. Ini merujuk kepada jawapan yang kedua Ustaz untuk membezakan makna ayat sebelum dan selepas sakta. Rupa-rupanya tu tujuan sakta diadakan pada Quran. Okey. Kalau tuan-tuan tengok makna surah Yasin ayat 52, mereka berkata, qalu ya wailana ma ba'athana min marqadina. Mereka berkata, mereka tu siapa? Orang-orang yang berdosa. Orang-orang yang berdosa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka mereka berkata, celakalah kami. Siapakah yang membangkitkan kami daripada tempat tidur kami, yakni kubur? Jadi qalu ya wailana man ba'athana min marqadina. Itu adalah jawapan ataupun suara daripada orang-orang yang mendustakan Allah Subhanahu wa taala. Mereka kata, celakalah kami, siapa yang bangkitkan kami daripada tidur ini? Kata mereka, orang yang berdosa pada Allah. Lalu Allah jawab apa? Hadza ma wa'ada ar-rahman wa sadaqal mursalun. Inilah yang dijanjikan Allah yang Maha Pemurah dan benarlah rasul-rasulnya. Jadi tuan-puan perasan tak? Untuk membezakan makna ayat dan sebelum sakta itu, itulah sebab tujuan sakta itu diadakan pada surah Yasin ayat 52. Dan kalau nak tengok surah lain, kena tengok makna lah. Panjanglah ceritanya kuliah kita pada hari ini. Tapi tak mengapalah. Akan datang ataupun balik rumah nanti, tuan-puan tengok sendiri pada surah Al-Kahfi, tuan-puan tengok sendiri pada surah Al-Qiyamah dengan Mutaffifin, tuan-puan tengok makna ayatnya sudah tentu kata ulama nak membezakan makna ayat sebelum dan selepas. Kalau dalam surah Yasin lebih kepada ayat sebelum itu lebih kepada qalu ya wailana man ba'athana min marqadina sampai sakta tu, itu lebih kepada ayat persoalan. Pertanyaan daripada siapa? Orang-orang kafir ataupun orang-orang yang berdosa. Betul? Celakalah kami. Siapakah yang membangkitkan kami daripada tidur ini? Lalu hadza ma wa'ada ar-rahman itu adalah jawapan daripada Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang dijanjikan oleh Tuhan ataupun kebenaran dibawa oleh para rasul. Jadi tuan-puan, itu sebabnya belajar Quran ni rupa-rupanya kena belajar tafsir, kena belajar makna. Baru kita faham kenapa kita buat saktah pada bacaan kita tadi. Baik tuan-puan, setakat ni ada soalan nak tanya ke? Saya ni kan, ada juga anak murid tanya, Ustaz, kenapa Ustaz tak ajar tadabbur, tak ajar tafsir? Kalau saya ngajar tadabbur, jawabnya kelas saya tak adalah 1 jam setengah tuan-puan. Kena buat 4-5 jam baru habis cerita tuan-puan. Lagipun, rupa-rupanya belajar tadabbur tafsir ni dia tak boleh bersama dengan belajar tajwid. Tak cukup masa. Itu sebab masa saya belajar dulu, tafsir, tadabbur kelas lain. Kelas lain, waktu lain. Quran, tajwid, kelas lain. Dia tak boleh bergabung. Kalau gabung memang kita jam. Kita tak boleh nak ingat, tak boleh faham. Jadi tuan-puan dan ustaz-ustaz yang mengajar pun ikut ustaz-ustaz yang mahir dalam bidang tersebut. Contohnya, kalau Quran tajwid, seorang ustaz ni je. Dia mahir bab tu saja. Ustaz lain pula dia mengajar tafsir. Ustaz lain pula mengajar tafsir. Tadabbur, ustaz lain pula. Hadis, ustaz lain pula. Gitu. Jadi tuan-puan masing-masing ustaz itu ada kelebihan ya. Jadi minta maaf lah, saya tak boleh nak mengajar tafsir lebih lanjut lagi. Sikit-sikit tu bolehlah saya selitkan macam tadi lah. Tapi kalau tuan-puan nak lebih detail lagi tafsir, belajarlah dengan mana-mana ustaz yang ada di Masjid At-Taqwa ya, insya-Allah. Okey, sebelum kita bersurai minggu depan, sebelum kita baca Quran ni, minggu depan ada satu lagi tajuk tentang sakta, di mana saya nak bagi contoh beberapa ayat dalam Quran yang menjadi khilaf. Khilaf tu berbeza pandangan di kalangan ulama, yang mana ada yang mengatakan buat sakta, ada yang mengatakan tak buat pun tak apa. Apakah ayat itu yang menjadi persoalan khilaf di kalangan ulama? Akan saya bentangkan pada minggu depan. Boleh datang minggu depan? InsyaAllah. Okey, mari kita baca Quran. Hari ni tak silap Ustaz surah Yasin kan? Okey, ada sikit lagi masa ni, 10-15 minit ni baca surah Yasin sekejap. Jadi minggu depan, hari ni surah Yasin kan? Minggu depan kita sambung surah
Surah Ali Imran, jilid yang kedua tau, minggu depan jilid 2. Ya, jilid 1 dah habis dah kita baca, minggu depan jilid 2. Okey, ready? Surah Yasin ayat berapa? Ayat 13. Okey, ready? Wadrib lahum. Ayat 13 surah Yasin. Okey, buat masa ni Ustaz tak bacakan terjemahan dahulu ya. Pasal apa? Ini pusingan pertama, nanti pusingan kedua baru Ustaz cerita terjemahan ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون. Arab-Arab cukuplah nafas, mudah-mudahan. Sambung. Cuma saya nak ingatkan ayat tadi, jaga jangan melantun pada dhad ya. Yang boleh kita melantun pada huruf ba. Cuba sebut wadrib. Ba tu boleh melantun je. Tapi dhad tak boleh melantun ya. Cuba ulang. Wadrib lahum. Pandai. Okey, teruskan ayat berikutnya. إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون. قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا boleh berhenti kat situ, sambung. وَمَا أَنزَلَ الرَّحْمَنُ مِنْ شَيْءٍ إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا تَكْذِبُونَ. Jaga elok-elok. Dalam ayat tadi hukum dengung tak dengung. Tuan-tuan, bila ustaz baca min syai'in, dengung tak dengung? Dengung. Tuan-puan. Tapi kalau ustaz baca in antum, in tadi dengung tak dengung? Tak dengung. Tapi kalau ustaz baca antum, dengung. Tuan-puan, andai katalah kita ni lupa ustaz, cerita bab dengung tak dengung ni saya betul-betul lupa nama hukum ustaz. Tapi saya tahu mana dengung mana tidak dengung. Alhamdulillah. Tapi sebaik-baiknya tuan-puan tahulah apa nama hukum sebab dah belajar dengan ustaz dulu. Jadi tuan-puan, dalam ayat ni ulama pesan, tok guru saya pesan dulu, tolong jaga dengung tak dengung. Cuba ulang balik. وَمَا أَنزَلَ الرَّحْمَنُ مِنْ شَيْءٍ إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا تَكْذِبُونَ. Ulang. أَنزَلَ الرَّحْمَنُ مِنْ شَيْءٍ إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا تَكْذِبُونَ. Pandai. قَالُوا رَبُّنَا يَعْلَمُ إِنَّا إِلَيْكُمْ لَمُرْسَلُونَ.
Tuan-puan jangan tak tahu. Dalam ayat ni ada satu tempat kena dengung, iaitu pada inna tadi ya, kena dengung sebab hukumnya wajibul ghunnah. Dalam masa yang sama, inna tu kena baca 2 rakaat ke 45? Inna tu 2 rakaat ke 45 je? 45 harakat, pandai. Cuba ulang balik ayat tadi. Qalu rabbuna ya'lamu inna ilaikum lamursalun. Ikut. Wa ma 'alaina illa al-balaghul mubin. Jangan lupa wa ma 'alaina juga kena baca 45 harakat. Betul? Okey, setakat ni jumpa tak kalimah Allah, nama Allah jumpa tak? Maka tak adalah hukum minggu sudah. Minggu sudah hukum apa kita belajar? Alif lam jalalah. Tak adalah dalam bacaan kita. Okey, teruskan. Qalu inna tatayyarna bikum. Tatayyarna bikum. Berhenti. لَإِنْ لَمْ تَنْتَهُوا لَنَرْجُمَنَّكُمْ وَلَيَمَسَّنَّكُمْ مِنَّا عَذَابٌ أَلِيمٌ. Okey, cuba kira daripada baris yang kedua sampai baris yang ketiga, cuba kira ada berapa tempat yang dengung. Baris yang kedua, la illam tantahu, sampailah baris yang ketiga azabun alim. Ada berapa dengung? Tak payah sebut nama hukum. Berapa je? 4 ke 5 ni? 5, tetapkan iman. Kejap 4, kejap 5, 4 ke 5, 4. Tuan-tuan jawapannya 5. Yang pertama, tahu sebut. Dengung je. Yang kedua, la narjumannakum. Nampak nun sabdu? Dengung. Yang ketiga, wala yamassannakum. Sama juga nun sabdu, kena dengung. 3. Yang keempat, kum minna. Ada 2 dengung kat situ, betul je? 3 campur 2, 5. Walaupun tuan-puan tak ingat nama hukum, jujur Ustaz tak minta nama hukum, Ustaz kami tak ingat nama hukum ni, tapi kami tahu kat situ dengung. Maka sebagai umat Islam yang baca Quran, tuan-puan kena bagi hak dengung pada dia. Ingat je, kalau Haji tak dengung, contohnya Ustaz saya malas nak dengung kat situ, maka hukum bacaan kita akan jatuh makruh. Ingat tau, hukum dengung tak dengung ni, kalau salah sebut, salah bacaan, hukum bacaan makruh. Jadi tuan-puan, pastikan dengungnya betul 5 tempat tadi ya. Manakala tempat-tempat lain lebih kepada bacaan izhar. Sambung sikit lagi sebelah. Qalu ta'irukum ma'akum. Bagus. In dzukirtum. Kalau nak berhenti, tum sahaja, jangan dengung. Sambung. Bal antum qaumun musrifun. Ada juga kadang saya dengar imam ataupun di mana-mana masjid dan surau dia bersambung. Kalau sambung bacaannya begini. A'idzukkirtum bal antum qaumun musrifun. Cuba sambung. A'in. Zukkirtum bal antum qaumun musrifun. Ji, mana senang? Berhenti zukkirtum ke sambung?
Berhenti ke sambung? Oh, nak sambung, silakan. Tapi kena ingat, bila sambung kena ada hukum dengung. Sebab apa? Mim mati juga ba. Ya, hukumnya ikhfa. Innalillah. Apa pula ikhfa hakiki pula? Ikhfa syafawi. Allahu Akbar. Baru Ustaz lagi satu hukum dah salah jawab. Allahu Akbar. Tuan-tuan tak mengapa lah. Jadi kesimpulannya kita ni jenis tak ingat lama hukum. Tuan-tuan ingat tak dengung kat situ? Sempurnakan dengung pada dia. Sebab tuan-puan hukumnya adalah ikhfa syafawi, bukan ikhfa hakiki. Allahu Akbar. Okey. Tak kisahlah tuan-puan nak berhenti boleh, nak sambung boleh, berlaku, tak ada masalah. Tapi bagi saya lah, kalau saya orang awam, berhenti lagi senang. Berhenti a'idzukkirtum. Iya, ikutlah Ustaz. A'idzukkirtum. Sebab tum tu tak payah dengung lagi. Sambung. Bal antum qaumun musrifun. Kalau saya orang awam, saya baru belajar kan, saya tak berapa mahir sangat ilmu tajuk, saya berhenti je lah kat situ. Lagi senang. Pasal apa? Kita menaikkan dekat tum tu ada sad lam ya. Nampak tak sad lam ya? Itu kata ulama adalah wakaf hasan. Wakaf apa? Hasan tu baik. Jadi baik? Salah. Baik sambung. Okay. Nampak benar tuan-puan tak belajar lagi tajwid ataupun wakaf dengan ustaz. Sebenarnya, dengar, wakaf hasan tu baik, memang baik. Tapi baik sambung je. Dalam masa yang sama, ulama pesan, baik juga kamu berhenti. Baru kita baik berhenti. Tapi, keutamaannya baik sambung. Ya, okey, sambung. Wajah amin. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى مدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون يسألكم أجرا وهم مهتدون. Sekali lagi Ustaz tanya, adakah hukum alif lam jalalah pada ayat tadi? Tak ada. Sadaqallahul azim. InsyaAllah 2 minggu akan datang kita akan sambung balik surah Yasin ya. Tapi minggu depan tuan-puan kembali kepada Quran jilid yang kedua. Boleh? Kita masih dalam surah Ali Imran ya. Jilid yang kedua pada minggu depan. Terima kasih banyak-banyak. Ustaz tak ada latihan ke? Tak ada. Tuan-puan hantar dulu latihan yang minggu sudah dulu dengan Ustaz. Nanti minggu depan baru Ustaz bagi latihan yang lain ya. Terima kasih banyak-banyak atas komitmen hadir pada hari ini. Semoga kehadiran kita mendapat ilmu daripada Allah Subhanahu wa taala. Baik, diakhiri kuliah dengan tasbih kafarah dan juga surah Al-Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.